Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua di mana saja anda berada? Mudah-mudahan mendapat rahmat dan hidayah daripada Allah jua hendaknya di Malaysia ataupun di Singapura. Semua menjadi sahabat dan teman Al-Kuliah. Pada petang ini, tuan-tuan dan puan, hari ini kita bersiaran dari Dewan Besar Kompleks Islam Darul Naim, Kota Baru, Kelantan. Apa khabar orang Kelantan? Dengan nasi kerabunya, dengan budunya, cukup terkenal dengan pasar Siti Khadijahnya. Apapun kita lupakan itu semua seketika. Kita nak berbicara tentang Al-Kuliah. Topik kita pada petang ini ialah pahala mulut. Semua orang ada mulut. Cuma boleh bercakap ataupun tidak, itu saja. Ada orang bercakap petah, bercakap banyak. Ada orang bercakap kurang. Ada yang tidak boleh bercakap langsung, namanya bisu. Tapi perempuan bila sebut pahala mulut ni, biasa tergambar di benak fikiran kita, biasanya kalau mulut ni senang buat dosa. Tapi hari ni kita cerita bab pahala mulut, nak mengajak semua rakyat Malaysia dan juga penonton Al-Kuliah macam mana nak buat mulut kita ni dapat pahala banyak. Apa pun yang mengupas tajuk ini bukan saya dan perempuan. Kita telah jemput dua panelis jemputan kita pada petang ini, iaitu yang bahagia Ustaz Datuk Zawawi Yusof, seorang pendakwah terkenal di negara kita. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya agak bergaya Datuk pada petang ini. Dan juga yang bahagia Ustaz Fakhrul Razi Abdul Rahim, penolong pegawai daerah Kota Baru. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Juga tampan, alhamdulillah. Itulah tuan-tuan dan puan dan juga kepada hadirin dan hadirat semua. Apa kata kalau kita tidak buang masa, kita teruskan soalan yang pertama. Nak tanya yang bahagia Datuk Zawawi Yusof. Mungkin ramai nak tahu Datuk, macam mana pahala boleh terhasil daripada mulut kita. Silakan Datuk. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Maaf Ustaz. Ya. Makan wudu tadi. Alhamdulillah Ustaz Fauzi dan gandingan saya Ustaz Fakhrul Razi. Muslimin muslimat di dewan dan di rumah semua. Alhamdulillah kita bersyukur, dan cerita tentang lidah sebenarnya adalah merupakan cerita tentang iman dan Islam. Islam ni ada tiga. Yang pertama ada soal kepercayaan, akidah. Kemudian Islam cerita soal cakap, dan yang ketiganya soal buat. Bila bercakap soal lidah, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhallazina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saya bila tengok tajuk ni terkejut juga. Biasa orang duk cerita afatul lisan, bagaimana penyakit keburukan yang datang daripada lidah. Tapi hari ini punya kreatif tajuk ni ialah bagaimana nak buat pahala dengan lidah. Sebenarnya setiap anggota kita ni boleh buat pahala. Tengok, kalau tengok Quran boleh pahala, tengok Kaabah boleh pahala. Itu sabda Rasulullah, an-nadharu khamsatun min al-ibadah. 5 benda kalau tengok. Tangan kita tolong orang, kemudian kaki dan sebagainya. Dan hari ini nak guna peluang bagaimana buat pahala dengan lidah. Okey, muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya sebut tadi sebenarnya lidah ini ialah bila cakap soal cakap, dia cakap soal iman. Dan lidah ni kecil saja. Dalam, cuba tuan-tuan balik ukur berapa panjang lidah. Ustaz Fauzi, cuba ukur berapa sentimeter. Katanya lidah kita lebih kurang 4, 3, 5 sentimeter, itu yang memang panjang benar lidah tu. Lidah tu kecil aja. Dalam bahasa ulama dia kata lidah ni sari al-lisan sarirul jirmi azimul jurmi. Kecil saja bentuknya, dagingnya kecil, tapi kesannya sangat besar. Kesan lidah itu sangat besar. Kita sebut nanti. Dan yang keduanya, Allahu Akbar. Untuk makluman sekalian, pernah kita ni memang bercita-cita nak masuk syurga. Saya nak sebut, tuan-tuan, ada jenis orang yang syurga akan rindu kepada kita. Itu memang pelik benar tu. Biasa kita minta, ya Allah, Rabbana atina, Allahumma adkhilna al-jannata ma'al abrar. Nak masuk syurga, nak masuk syurga. Tapi ada satu orang yang syurga tak sabar nak jumpa dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Syurga rindu kepada 4 jenis orang. Ada 4 senarai. Saya nak sebut 2 saja. Yang pertama, as-saimina fi Ramadan. Puasa yang betul-betul bulan Ramadan dapat takwa. Dan yang kedua, syurga rindu kepada hafizil lisan, orang yang menjaga lidah. Okey. Jadi sekarang nak buat pahala macam mana? Yang pertama, pahala datang dengan kita menggunakan lidah dengan cara yang betul. Sebab dengan lidah orang boleh jadi faham. Sebab itulah datang dengan belajar ilmu. So lidah macam saya duk ceramah, duk mengajar, orang boleh faham. Kemudian pulanya cikgu-cikgu dalam kelas. Dan kita semua tahu, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih. Kita suruh orang buat baik sama seperti kita buat baik. Sebab tu jangan kedekut bercakap benda yang pada baik. Dia akan jadi pahala kalau bercakap pada tempat dia. Bercakap tempat baik. Memang cakap banyak tak bagus. Tapi cakap yang baik kalau banyak, bagus. Okey. Jadi mengajar. Guru yang mengajar. Menulis untuk masyarakat. Memberi keinsafan, kesedaran. Dengan lidah orang boleh menangis. Dengan lidah orang boleh insaf. Nangis itu nangis sedap, bukan menyakitkan hati orang. Kalau menyakitkan hati orang itu dia pergi kepada neraka pula. Orang insaf, orang sedar mana betul mana salah, boleh pahala. Yang kedua, dengan lidah kita sebenarnya dalam soal jihad. Berjihad, orang bila sebut jihad, angkat pedang, angkat senapang, angkat senduk, angkat mangkuk, itu pun jihad juga. Sebab suami nak sakit dia angkat senduk, lari punya. Baru ni kan senduk kena ketuk rimau lari. Itu hebat tu. So nak beritahu, afdalul jihad, jihad yang utama, yang payah nak cakap antaranya, kalimatu haqqin inda sultanin jair. Bercakap tentang benda yang benar, itu pahala yang besar. Kalau mati syahid. Bercakap, menegur kesilapan orang, kesilapan pemimpin yang zalim, itu pahala besar. Dan digambarkan bercakap benar sebagai jihad, bukan sebarang jihad. Afdalu, jihad yang utama. Jadi gunakan untuk kebaikan, dia boleh pahala masuk syurga. Satu lagi, dalam cerita soal menolak keburukan, sebab kita ni kena suruh buat baik. Kenapa suruh buat baik? Sebab dalam kita ni banyak baik. Sebab tu amaru bil ma'ruf, suruh buat baik sebab dalam banyak baik. Jadi yang mungkar tu jangan kacau. Bila dia kacau, baik tu tak akan nampak. Sebab tu Nabi kata, man ra'a minkum munkaran, sesiapa yang melihat kemungkaran, maka ubah. Yang pertama, ubah dengan kuasa, ubah dengan tangan. Kemudian fa illam yastati', kalau anda tak mampu, ubah dengan lidah. Ubah tu dengan cara bercakap, dengan cara menasihati yang disebut tadi. Dia boleh mencegah mungkar, dan sifat mencegah mungkar ini berdakwah ialah sifat nabi-nabi. Jadi orang bercakap benar ialah nabi, perangai nabi, sifat kenabian. Tuan sekalian, lidah ni dia boleh menyampaikan kita kepada syurga dengan wadhkurullah dzikran katsira. Berzikir kepada Allah kepada Allah. Ini sebab makan budu lah Ustaz. Daripada tadi dah. Dia terpeleok lidah, lari daripada rel dia. Budu tak kena tadi. Jadi nak beritahu kat kitanya bahawa kalau kita zikir, mengingati Allah, lidah kita basah. So saya nak beritahu, walau macam mana pun lidah boleh buat pahala. Tapi semua lidah datang daripada hati. Dan innamal kalamu la fil fuad wa innama ju'ila al-lisanu dalila. Sebenarnya apa yang kita cakap, kita buat baik ke, kita berjihad ke, suruh orang ke, tegur suami ke, larang budak-budak nakal ke, datang daripada hati. Jadi siapa yang cakap betul, nak masuk syurga, you betulkan hati, hati akan betulkan lidah, dan dia akan betulkan tindakan kita, dan kita jadi orang yang baik. Jadi guna lidah. Apa dia? Guna dengan cara betul. Bercakap pada tempat yang betul, dan diam pada tempat yang betul. Dan penutup Saudi, dia diangguk tu tahu. Dan diam pun satu bahasa. Kalau anda tak boleh cakap benda yang hebat-hebat, diam juga satu bahasa. Saya diam. Assalamualaikum. Okey, terima kasih yang bahagia Ustaz Datuk Muhammad Azhar Yusof tentang pahala mulut pada petang ini. Sebenarnya bila Datuk cakap tadi, Datuk kata lidah ni kecil je. Memang kecil Datuk. Yang kedua, dia memang tak nampak. Saya tengok Datuk bercakap pun tak nampak dia Datuk dia. Dia kat dalam. Dia dalam. Cuma, tapi bisa. Dah lah kecil, tak nampak, dia bisa. Sebab tu orang tak kata mata laser. Orang kata lidah dia laser. Saya tanya Ustaz Fakhr Razi lah. Ni lidah ni memang satu anugerah Allah lah. Orang akan seronok dapat lidah. Kalau dapat bayi tu lahir ada lidah, orang akan alhamdulillah, sempurnalah, tak cacat lah bayi tersebut. Cuma, Ustaz, bila banyak cakap,
kurang ilmu agama biasanya banyak dosa. Betul tak Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis, Ustaz Fauzi, yang berbahagia, Datuk Zawawi, seterusnya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi. Apabila kita menyebut tentang lidah, lidah ataupun mulut adalah merupakan salah satu daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, sewajarnya kita menggunakan lidah itu dengan sebaik mungkin ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kesempurnaan ciptaan Allah terhadap manusia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi sesungguhnya aku telah menciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Oleh itu, kalau kita lihat kepada kata-kata Ibnul Qayyim, ada menyatakan bahawa jika seseorang itu berbicara, kalau berbohong dipanggil syaitan yang berkata-kata. Kalau seseorang itu tidak menggunakan lidah untuk mencegah kemaksiatan atau kemungkaran, maka dipanggil sebagai syaitan bisu. Maka ini bersesuaian dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kata Rasulullah, barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, hendaklah dia berkata yang baik ataupun dia diam. Tetapi permasalahannya, ada sesetengah di kalangan manusia yang menunjukkan perwatakan yang baik dari sudut berkata-kata, menyatakan sesuatu menurut pandangan akal ataupun ideologi tanpa merujuk kepada ilmu agama, maka dikatakan mereka ini sebagai pencetus kekeliruan. Seterusnya memecah belahkan perpaduan di kalangan masyarakat. Sedangkan perpaduan ini adalah suatu perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, cuba kita singkatkan fenomena yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Kesan daripada nikmat lidah yang tidak digunakan mengikut keredaan Allah, mengikut kehendak Allah. Sehingga mereka sanggup memperalatkan lidah semata-mata untuk kepentingan diri. Bahkan sanggup menegakkan kebatilan walaupun tidak sesuai dengan kehendak dan nafsu mereka. Sedangkan kita tahu bahawa lidah adalah merupakan salah satu daripada alat penghubung, keharmonian dan juga penyatu perpaduan. Maka ia perlu selari dengan pengetahuan agama Allah. Namun begitu, lidah dijadikan sebagai satu senjata. Lidah dijadikan sebagai satu alat untuk memecahkan umat, khususnya umat Islam dengan menaburkan fitnah. Maka kita sedar bahawa fitnah ini adalah merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah sebagaimana firman Allah, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Bahkan ia lebih dahsyat lagi daripada membunuh. Justru itu, jangan kita jadikan lidah itu sebagai sumber fitnah. Hanya semata-mata untuk kepentingan diri, keluarga ataupun kedudukan pangkat, sehingga kita sanggup meninggalkan dan memutarbelikkan isu-isu agama. Kalau kita sedar bahawa lidah merupakan satu nikmat yang perlu diberi perhatian, kerana sekiranya ia digunakan ke jalan yang diredai oleh Allah, insya-Allah dia akan mengangkat martabat diri, martabat keluarga, martabat masyarakat dan juga negara. Sebagaimana kata Rasulullah, khairun nas anfa'ukum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang beri manfaat kepada manusia lain. Terima kasih. Terima kasih yang bahagia Ustaz Fakhr Razi. Itulah kalau kita tak seimbangkan banyak bercakap, kurang ilmu agama, maka dosalah yang akan dibuat oleh lidah kita. Sepatutnya pahala mulut kita bincang hari ini, bukan dosa mulut. Apa pun kita berak seketika, kita bertemu selepas ini insya-Allah. محمد سيد الكونين والثقلين
محمد سيد الكونين Terima kasih kerana setia bersama kami Al-Kuliah dengan tajuk kita Pahala Mulut, dan kita bersiaran dari Dewan Besar Kompleks Islam Darul Naim, Kota Baru, Kelantan. Jadi tuan perempuan, kita dah bicara tentang orang pertama tadi. Apa rasanya, apa katanya kalau kita bagi peluanglah kepada rakyat Kelantan, peminat-peminat Datuk Zawi Yusof ni, untuk tanyakan soalan direct dari Ustaz Datuk pada petang ini, Datuk, ya boleh ya, Datuk? Kita minta siapakah penanya-penanya pertama, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Datuk. Saya ingin bertanya soalan, mengumpat, mengata itu dan ini, berdosakah Ustaz? Adakah perlu taubat nasuha bagi orang yang macam ni Ustaz? Terima kasih. Okey, satu soalan bagus. Satu, berdosa tak mengumpat ni? Kadang yang mengumpat tu sedap tu. Yang keduanya, macam mana nak taubat nasuha? Silakan, Datuk. Okey. Soalan tanya mengumpat tu dosa ke tidak? Dia tengok kefahaman. Orang kita kadang-kadang kalau dia faham konsep mengumpat tak apa, yang keduanya dia akan sebut, saya bukan mengumpat. Satu lagi tu, saya cerita yang betul. Dan cerita betul itu yang seronok tu. Okey, satu. Yang keduanya, mengumpat ni seronok. Saya jarang jumpa orang tengah-tengah mengumpat tertidur. Jarang betul. Tapi yang tengah-tengah nak tidur, bila dengar orang mengumpat, dia terus pusing. Gapo dia, yang tu ada. Jadi rupanya seronok. Jadi seronok satu hal. Seronok kita tengok soal boleh ke tak boleh. Bila cerita boleh ke tak boleh, walaupun dah tahu, sebenarnya yang dinamakan mengumpat ialah kita menyebut zikru sesuatu. Lupa Imam Ghazali sebut. Zikru akhaka lima yakrahu. Menyebut di belakang tentang sahabat kita sesuatu benda yang dia kalau dengar tak suka, walaupun betul. Jadi kalau mengumpat, kita jarang sebut yang baik, mesti sebut yang tak baik punya. Dan mengumpat pula sebut yang dia tak suka. Kalau yang memang dia dah suka, orang dah tahu benda-benda tu bagi dia bukan benda aib, itu lain cerita. Ini sebut yang dia tak suka. Dan saya nak sebut kalau tuan-tuan kirim duit, jarang kirim duit RM100, kirim jadi 110, jarang. Kalau kirim 100, biasa kurang ada, jadi 90, upah bawa. Tapi kalau kirim cerita, kurang tak ada, lebih mesti ada punya. Mesti tambah-tambah. So bayangkan, cerita yang tak baik satu berdosa. Yang keduanya tambah-tambah. Yang tambah-tambah berjangkit pula jadi fitnah dan sebagainya. Dan kalau tanya seronok tak seronok, saya nak beritahu. Boleh tak boleh, Allah Ta'ala menyebut wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Satu, Nabi kata, Allah kata jangan kamu mengumpat saudara kamu. Dalam Quran Allah tanya dia balik, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Orang mengumpat ni Allah bandingkan, nak tak? Allah kata, kamu makan daging saudara kamu yang sudah mati. Allah sebut pula, fakarihtumuh. Tahu saudara mati? Contoh, saudara kita mati, kita pergi ziarah kubur, kan orang baca Yasin. Baca Yasin, baca doa. Itu orang baik. Orang mengumpat ni, ziarah mayat, orang mati, dia pergi ambil hidung, makan hidung. Pulah telinga, makan telinga. Jadi satunya makan daging mayat, yang keduanya orang dah mati, yang keempatnya saudara kita. Jadi orang mengumpat ni jijik. Jadi saya nak beritahu, yang bernama dosa ni, minta maaf, yang namanya dosa dia bawa ke neraka. Termasuk orang Melayu kita makan daging babi haram, tak boleh. Jadi jijik, dosa ni lebih teruk. Jadi orang mengumpat tu, kalau ada orang mengumpat, kita sebut makan babi lah tu. Contoh macam tu lah. Dia makan babi. So saya nak beritahu, taubat boleh tak boleh? Wajib bertaubat. Taubat nasuha ialah ada 4. Yang pertamanya wajib taubat. Yang pertamanya kita kena menyesal. Kenapa menyesal? Sebab buat dosa tu ada akibat, masuk neraka. Neraka, api, kena bakar. Yang keduanya bukan taubat, satu menyesal. Menyesal pula dengan ilmu. Yang keduanya dia kena berjanji untuk tidak mengulang lagi. So jangan lepas ni, balik nanti, jangan ulang, jangan lagi. Nak mengumpat aja Nabi ajar. Nak mengumpat je pegang mulut. Ada sahabat Nabi, dia berjalan, mulut dia pegang. Pegang mulut. Nak cakap sikit pegang. Tu je, lepas ni pegang mulut. Yang ketiga, bertaubat nasuha ialah malu kerana Allah.
Malu kerana Allah. So nak malu ni, dia kena baca Quran, dia kena... Ustaz Fazli dah pegang mulut dah. Sorry guru. Yang keempat, kita kena tarkul ma'siyah fil hal. Tinggallah ni juga. Taubat nasuha. Dan kalau taubat dengan manusia, dua salah. Kita mengumpat orang, buat dosa dengan Allah satu. Yang kedua, buat dosa dengan dia. Jadi kena minta maaf. Kena minta maaf. Tapi kalau kita minta maaf tu mudarat lagi besar. Minta maaf dia pukul kita, dia belasah kita sampai tak boleh bangun. Jadi bertaubat dengan Allah Ta'ala. Lepas tu stop, insya-Allah Allah ampunkan. Okey, itulah dosa mengumpat bahayanya dan juga cara bertaubat daripada dosa tadi. Kita ambil lagi soalan kedua. Silakan kalau ada orang Kelantan. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Soalan saya, masyarakat kita ada istilah bohong sunat. Macam mana tu Ustaz? Okey, terima kasih yang bertanya bohong sunat ataupun Ustaz Farazia tipu sunat ataupun pelawak sunat. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada saudari yang bertanya. Kalau kita lihat dari riwayat daripada Imam Muslim, daripada Ummul Kalsum, pernah dia berkata bahawa dia tidak pernah mendengar Rasulullah SAW memberi sebarang kelonggaran untuk berbohong. Tak pernah beri kelonggaran dalam pembohong, dalam percakapan, kecuali dalam 3 keadaan, dalam 3 situasi. Pertamanya ketika berlaku peperangan. Ketika ini dibolehkan dan diharuskan untuk berbohong. Yang keduanya ketika mana untuk mendamaikan antara manusia. Sekiranya nak timbul perbalahan di kalangan manusia, maka ketika ini kita boleh berbohong. Dan yang ketiganya, percakapan seorang lelaki dengan isterinya. Ataupun percakapan seorang perempuan dengan suaminya. Itu riwayat daripada Imam Muslim. Maka berdasarkan hadis ini, jelas telah mengharuskan beberapa bentuk pendustaan jika ada masalah, jika ada kepentingan. Maka para ulama telah meletakkan batasan bagi pendustaan yang diharuskan. Maka batasan yang terbaik yang dikemukakan oleh Al-Imam Ghazali menjelaskan 3 perkara. Pertama sekali, jika sesuatu maksud yang baik boleh dicapai dengan berkata benar, pada ketika itu kita tidak harus berbohong. Wajib kita kena kata benar. Itu situasi yang pertama. Situasi yang kedua, jika maksud yang baik itu tidak boleh kita bercakap benar, membahayakan seseorang yang beritahu, maka pada ketika ini seseorang itu diharuskan untuk berbohong. Dan yang ketiganya, jika maksud itu wajib, maka berdusta pada ketika itu adalah wajib. Contoh saya bagi. Seorang Muslim, sekiranya dia lari daripada seorang yang zalim untuk membunuhnya, maka dia bersembunyi di rumah kita. Tiba-tiba si zalim ini datang ke rumah kita dan bertanya tentang orang Muslim tersebut yang bersembunyi. Maka pada ketika itu, kita disunatkan untuk berbohong. Sebab untuk nak menjaga maslahah kepentingan orang mukmin yang tidak dizalimi. Begitu juga dalam masalah keluarga. Boleh kita berbohong dalam masalah dengan suami dan isteri. Contohnya saya bagi. Kalaulah seorang isteri memasak makanan yang digemari oleh suaminya. Tiba-tiba masakan itu tidak berapa enak, tidak berapa baik. Kerana ada masin ataupun manis. Maka ketika itu si isteri bertanya kepada suami, boleh, sedapkah makanan yang dimasak olehnya? Maka ketika itu diharuskan oleh suami berkata bahawa makanan itu adalah enak dan sedap. Dan tak pernah dijumpa di kedai sebagaimana yang dimasak. Ketika itu sunat berbohong. Terima kasih. Okey. Itulah dia tempat-tempat yang disunatkan berbohong. Kita ambil lagi satu lagi soalan dari penonton. Silakan kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada satu persoalan. Ulama ada berkata, 2 perkara yang menjadikan hati menjadi keras, banyak bercakap dan banyak makan. Minta penjelasan daripada Ustaz. Silakan Ustaz Zawi, banyak bercakap dengan banyak makan, betul ke keras hati? Silakan. Terima kasih banyak. Tuan-tuan sekalian, soalan itu bagus. Itu hadis Rasulullah SAW. Sebenarnya banyak bercakap dan banyak makan. Dalam hadis sebut orang banyak makan memang keras hati. Yang pertamanya bila kita banyak makan, badan jadi bila banyak makan, badan dia berat
Jadi payah nak beramal. Satu, orang banyak makan ni dia hilang dia punya kehalusan hati. Sebab kenyang je, tak pernah rasa perasaan orang lapar. Dia tengok orang kenyang macam dia semua. Dan tambah pula yang minta sedekah pun yang gemuk-gemuk. Ini mesti gemuk, ini mesti kenyang juga ni. Satu, orang banyak makan ni dia makan aja kadang-kadang. Makan tu harus, tapi kadang makan sampai menghalang kita buat baik, dia jadi dosa lah. Okey, satu lagi banyak cakap. Memang dalam Sayyidina Umar pernah sebut, siapa banyak cakap, dia banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Man kathura kalamuhu, siapa banyak cakap, dia banyak salah. Banyak salah, kathura khatuhu, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa, masuk neraka. Okey, cakap yang banyak tak boleh, inilah cakap yang dipanggil fudulul kalam. Cakap lebih-lebih. Harta kalau lebih-lebih sangat, melampau-lampau sehingga tak bayar zakat, salah guna, itu yang dosa. Cakap yang lebih-lebih yang tak ada manfaat, cakap yang tak ada makna. Sebenarnya bukan cakap banyak, cakap sikit pun orang-orang alim. Sebab contoh, ada orang alim dulu, dia berjalan, kan kita biasa, dia jalan dia tengok rumah. Dia tanya seorang diri, dia kata rumah ni kenapa tak siap-siap? Dia seorang-seorang. Dia tanya rumah tak siap-siap. Tuan rumah tak ada. Dia pun dah hari-hari tengok rumah tu tak siap-siap. Dia tanya juga kenapa tak siap. Dia rasa bersalah sebab cakap tak ada makna tu. Sehingga malam tu dia qiyamul lail. Dia hukum diri dia sebab cakap tak ada manfaat langsung. Sampai gitu. Yang cakap tak boleh lagi, cakap banyak tak boleh, ialah cakap yang cakap mula-mula seronok, bercakap dengan orang, lepas tu menyakitkan hati orang, lepas tu bertambah mengumpat, buat ketupat, lepas tu tambah pula dengan namimah, kena fitnah, maka itu yang tak boleh. Ada pun bercakap benda baik, macam Al-Kuliah ni, Ustaz Wazi tak boleh cakap banyak lepas ni. Pengusia memang tak boleh cakap banyak. Penceramah pun, so kalau cakap benda baik ni dia kena cakap banyak. Dia gini, cakap banyak kena buat banyak. Orang munafik ialah cakap banyak tak buat banyak. Orang baik-baik cakap sikit buat banyak. Orang lagi bagus cakap banyak buat banyak. Ada orang cakap langsung tak buat, cakap langsung tak buat, orang gila. Dan ada satu laginya, cakap sikit, buat banyak, penyamun. Orang penyamun mana dia cakap? Dia kata dah tidur, dia serbu je. Dia angkat, buat turun. Cakap sikit tapi buat banyak. Jadi cakap yang tak bolehnya ialah cakap yang bawa kepada ego. Bercakap, membesarkan diri, membesarkan keluarga, membesarkan kedudukan. Itu cakap yang diharamkan oleh Allah. Dan yang itu dia akan bawa ke neraka. Bercakap banyak jadi sebagai penipu. Bercakap banyak dekat mahkamah. Buat saksi palsu. Buat tuduhan palsu. Jadi sebenarnya tuan-tuan, cakap ada yang boleh, cakap pada tempat yang boleh cakap, dan diam pada tempat yang diam, dia akan boleh pahala. Macam Ustaz sebut tadi tu, cakap pada tempat yang patut cakap, pahala. Cakap pada tempat yang patut diam pada tempat cakap. Orang buat salah, dia mampu tegur, tapi dia diam. Itu dia bagi setan bisu. Kita sebut tadi tu. Kemudian tempat yang patut dia bercakap, dia diam. Tempat patut diam, dia cakap. Orang sedang bercakap, dia potong cakap orang lah, buat bising lah, majlis ilmu lah. Yang tu cakap tak ada pahala. Berbelit-belit Ustaz, wallahualam. Okey. Berbelit-belit sungguh. Kan? Tak apa, saya pun berbelit-belit saya ni. Apa pun tuan perempuan, apa kata kalau kita berhenti bercakap sekejap, kita berehat, kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب Alhamdulillah. Hari ini kita bicara tentang pahala mulut dalam Al-Kuliah. Hari ini kita bersiaran dari Dewan Besar Kompleks Islam Darul Naim Kota Baru Kelantan. Masih lagi dengan yang bagai Datuk Zaw Yusof dan juga Ustaz Fakhrul Razi. Saya nak balik dari Ustaz Fakhrul Razi lah tentang cerita bab pahala mulut. Sebaik mungkin kita nak mulai hari ini, kita nak pahala je keluar ke mulut kita. Tapi Ustaz, saya teringat kata-kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dia kata apa? Seseorang tu bila nak bercakap, hendaklah fikir dulu, dia kata. Kalau nak bercakap, fikir dulu. Kalau benda tu elok cakap, ada masalah, cakaplah.
Kalau tak ada masalah, tak ada kepentingan, tak ada kebaikan, jangan cakap, duduk diam. Jadi Ustaz, maknanya kalau kita nak cakap, kita diam dulu kejap, fikir dulu, baru kita cakap. Apa kami Ustaz? Silakan. Okay, terima kasih kepada Ustaz Fauzi. Saya melihat dalam kitab Azkar ini, fokus utamanya kepada orang alim ulama. Jadi saya suka memetik firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-Nya adalah alim ulama. Jadi berdasarkan kepada ayat tersebut, secara ringkas bolehlah ditakrifkan bahawa orang yang ahli dalam bidang agama dikenali sebagai ulama. Dengan memiliki ilmu pengetahuan yang dimiliki ulama, maka akan terserahlah kepribadian yang ada pada diri seseorang ulama, sekaligus akan menzahirkan ciri-ciri ketakwaan, rasa takut, rendah diri dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga mengecam mereka yang memiliki ilmu pengetahuan tapi ucapan dan tindak tanduk mereka tidak sesuai dengan tahap pengetahuannya. Dari segi realiti, ucapan mereka ini lebih bercirikan ke sifat-sifat kemunafikan, bukan sebagai sifat seorang alim yang mewarisi teladan serta perbuatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam menyampaikan dakwah, dalam menyampaikan mesej kepada seseorang, kita digalakkan, kita ditekankan supaya menggunakan perkataan bahasa-bahasa yang baik. Sebagaimana firman Allah, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Mana serulah manusia ke jalan Allah dengan cara bijaksana, dengan cara pengajaran yang baik dan cara perbahasan yang baik. Jadi di sini keprihatinan seorang ulama berkaitan dengan pengurusan lidah adalah amat penting. Kerana kata-kata para ulama akan menjadi ikutan masyarakat. Oleh itu, Nabi Muhammad sering mengingatkan kita agar menjaga lidah. Kerana sesungguhnya lidah merupakan alat yang paling berpotensi untuk mencelakakan kita. Ingatlah bahawa luka yang diakibatkan oleh lidah lebih parah, lebih dahsyat lagi daripada diakibatkan oleh pisau. Jadi semua ini adalah bertujuan untuk mengingatkan kita semua supaya selalu berhati-hati, berfikir dan juga merenung tentang apa yang hendak kita ucapkan. Kerana ia ada kaitan dengan masalah umum yang boleh menimbulkan fitnah ataupun keraguan dalam masyarakat. Saya teringat kepada kata-kata Sayyidina Umar, Inna akhwafa ma akhafu ala hadhihi al-ummah al-munafiqul alim. Qalu kaifa yakunu munafiqan aliman? Qala alimul lisan jahilul qalbi wal amal. Maksudnya, sesungguhnya apa yang paling aku takuti, kata Sayyidina Umar, bagi umat ini ialah orang munafik yang alim. Mereka bertanya, sahabat bertanya kepada Sayyidina Umar, bagaimanakah boleh terjadi munafik yang alim ini? Maka Sayyidina Umar menjawab, alimul lisan, hanya sekadar mahir menggunakan lidah, tetapi jahilul qalbi wal amal, tetapi buta hati dan amal. Jadi secara rumusannya saya ingin menegaskan bahawa kita mestilah bijak. Bijak dalam kita menilai, dalam membezakan antara golongan yang kononnya bergelar ulama, tetapi tidak menjaga lidah ataupun mulut mereka. Dengan ulama yang benar-benar berpegang teguh dengan lunas-lunas agama yang berpaksikan kepada Al-Quran dan hadis. Terima kasih Ustaz. Okey, itulah bahaya lidah. Artinya kalau nak bercakap, fikir dulu benda tu baik ke tak baik. Okey, kita nak tanya Ustaz Datuk Azhar Yusof tentang, kalau kita buka Quran Ustaz, surah Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Hei orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan berkatalah kamu perkataan qawlan sadida. Boleh tak Ustaz huraikan, Datuk huraikan apa itu qaulan sadida, perkataan yang sadid tu? Silakan Datuk. Okey. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Dengar Ustaz Fadhil baca Quran tadi kan, terharu rasa. Sedih rasa. Dan kita cumanya bila kita orang kita bila baca Quran, kita tak rasa sangat ayat tu untuk kita. Kita duk rasa ayat ni untuk orang lain, untuk mengumpat aku okey. Kita juga baca qul ya ayyuhal kafirun. Ini ayat untuk orang kafir. Aku okey, aku okey semuanya.
Akhir sekali baca Quran seolah Quran bukan untuk kita. Dan tadi terjemahan, wahai orang-orang beriman, wahai orang beriman, waqulu qawlan sadida, bercakaplah kamu, berkatalah kamu cakap yang betul. Cakap betul maknanya bukan cakap salah. Cakap betul maknanya cakap yang tak berbelit-belit, berkona-kona, bersimpul-simpul sehingga orang tak faham. Dan ayat Quran tersebut, dia sebelum cerita cakap betul, dia cerita, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, yang dipanggil sebelum bercakap iman dulu. So iman ni, orang beriman dia berbeza dengan cakap orang biasa. Dia berbeza cakap dengan orang Muslim. Iman ni lah anda sudah tahap. Muslim ialah anda beragama Islam. Mukmin anda buat. Muhsin anda rasa. Muslim Islam. Mukmin anda buat. Ada orang Muslim dia kata tapi tak buat, itu orang fasik. Dia kata tapi tak buat. Orang mukmin dia rasa, dia dah rasa baik. Kemudian dia muhsin. Mukmin ni dia rasa ada Allah. Orang muhsin dia nampak macam Allah. Okey, nampak Allah. Jadi orang beriman bila cakap berasaskan iman, barulah ya betul Ustaz Fakhrul Razi tadi. Cakap berasaskan iman, sebab ulama ni dipanggil ulama siapa dia? Ulama ialah innama yakhshallah. Orang takut pada Allah. Ada orang ilmu banyak tak takut pada Allah, bukan ulama. Ada orang biasa-biasa macam muslimat ni, belajar tak banyak, contohlah dengar sekali-sekali Al-Kuliah seminggu sekali, contohlah tu. Setahun sekali contoh dengar, contohlah ya. Tapi dapat rahsia takut. Orang takut pada Allah ni iman. Bila orang beriman dia takut Allah, dia takut nak cakap salah. Dia takut nak melangkah tempat tak betul. Dia takut nak dan membeli, membelanja. So, orang beriman, Ustaz, barulah dia cakap betul. Jadi, seseorang tu bercakap, sebenarnya jangan tengok orang tu cakap. Tengok orang tu buat. Sebab apa? Cakap lain, buat baik, itu disebut. Cakap tak serupa bikin. Bikin tak serupa cakap. Lebih kurang sama lah tu. Jadi, makna ayat tu beritahu, kalau anda beriman, anda kena cakap betul. Dan bila anda cakap betul, itulah anda akan ada amanah. Dan lepas anda cakap itu, ada tanggungjawab. Itu Allah Ta'ala melaknat lima taquluna ma la taf'alun. Kamu cakap tapi kamu tak buat. Satu. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, kalau anda cakap betul, iman, cakap betul, cakap betul, cakap betul, cakap betul, Allah Ta'ala sebut yuslih lakum a'malakum. Kalau kamu cakap betul, tak tipu, biasa cakap betul, Allah akan tolong perbaiki amalan kita. Syaratnya cakap betul. Tipu sunat sekali-sekali tak apa. Tadilah masak tak sedap, kasut beli kat pasar malam, kata beli kat Kuala Lumpur tu, teruk benar lah tu. Okey, so nak beritahu yang kemudian kalau kita cakap betul, kita akan amalan kita betul. Dan kalau kita amalan kita betul, yang dulu pernah tak betul itu, Allah akan ampunkan dosa kita. Dan Allah Ta'ala sebut, wa may yuti'illah, siapa di ayat lepas itulah, kalau kita cakap betul, kita akan boleh ikut cara Nabi. Sekarang ni kita hidup bercakap, bukan ikut cara Nabi, tengok orang lain. Sebab Nabi dah jauh daripada kita. Dan satu lagi yang paling penting sekali dalam soal bercakap-cakap ni ialah Nabi SAW menyebut, dia kata, la yastaqinu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak betul iman kamu sehingga betul hati kamu. Sebab iman di hati. Yang kedua, wala yastaqimu qalbuh, hati kamu tak betul sehingga yastaqim lisanu, sehingga lidah cakap betul. Dan lidah tak cakap betul sehinggalah tak betul iman melainkan hati kita betul, dan tak betul hati melainkan betul lidah. Jadi lidah bercakap menggambarkan hati, dan hati dia berjangkit-jangkit iman. Jadi cakap tak betul, kalau perangai tak betul, iman kita rosak. Ustaz Fazil dah tengok saya. Dan kalau iman tak betul, cakap tak betul. Kalau cakap betul, anda tak buat, anda munafik. Okey, terima kasih Ustaz. Ibarat kata pepatah, telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padanya, telajak masa kita berhak seketika. Jumpa lagi selepas ini. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. خير
Alhamdulillah, kita berada di penghujung rancangan pada petang ini dengan tajuk Pahala Mulut. Kita sebaik mungkin nak buat pahala mulut sebanyak mungkin. Dan hari ini kita cerita bab mulut kita, bukan mulut orang ni, mulut kita sendiri. Macam mana caranya? Nak tanya Ustaz Fakhrazi. Memang kalau kita cerita bab mulut, baik duduk diam lah. Memang tak ada dosa Ustaz. Duduk diam je. Dosa tak dapat, barangkali pahala dapat. Tapi takkan diam manjang je. Mesti apa kaedahnya supaya mulut kita dapat pahala dalam rumah dengan cakap dengan suami pun dapat pahala isteri. Isteri pun, suami pun dapat pahala bila cakap dengan isteri. Apa kaedahnya silakan Ustaz? Terima kasih kepada Ustaz Fauzi. Saya sebenarnya tertarik dengan apa yang diperkatakan oleh yang berbahagia Datuk berkenaan dengan hadis. La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqimu qalbuh. Bererti maknanya bukan sahaja hati saja yang memainkan peranan, tetapi lidah juga adalah merupakan anggota terpenting yang perlu dikawal untuk mengelakkan manusia tidak terjerumus ke lembah kehinaan. Oleh sebab itulah Islam telah meletakkan beberapa kaedah, telah meletakkan beberapa garis panduan bagi memastikan penggunaan lidah selaras dengan tuntutan agama. Antara satunya, supaya kita sentiasa beringat dan berhati-hati apabila kita nak melontarkan satu-satu ucapan ataupun kata-kata. Kerana kalau kita berkata yang batil, sudah tentu syaitan yang berkata-kata. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, uhzun lisanak, jagalah lidah kamu illa min khair, melainkan apa berkata yang baik. Fa innaka bizalika, maka sesungguhnya dengan demikian itu taghlabu syaitan, akan mengalahkan syaitan. Berarti dengan berkata benda yang baik, secara umumnya boleh mengalahkan syaitan. Yang pertama. Yang keduanya, kita boleh bercakap dan kita boleh bertutur. Tetapi kita perlu ingat, antara perkataan ataupun kata-kata yang kita nak bertutur itu mestilah yang berusurkan nasihat. Unsur benda-benda yang baik, unsur yang ada kata-kata yang berobjektif dan bernas. Sebagaimana firman Allah, wa qulu linnasi husna. Dan satu lagi saya nak ingatkan di sini, kita kena pastikan kaedah dia kebenaran sebelum kita berkata-kata. Sebab Rasulullah sendiri, dia kata dalam hadis dia, inni la amzahu wa la aqulu illa al-haq. Rasulullah SAW ni pernah dia bergurau senda. Rasulullah ini pernah dia berkata kepada, dalam ucapan dia kata sesungguhnya orang-orang tua tidak akan masuk syurga. Maka wanita tua menangis kerana orang tua tidak boleh masuk syurga. Maka Nabi menyambung kata-katanya. Nabi kata, anda ketika itu bukanlah tua. Sebab orang yang nak masuk ke syurga mestilah orang-orang yang muda. Di sini jelas kita nak memaklumkan bahawasanya bentuk gurau senda Rasulullah SAW ini tetap dia berkata benar. Ini apa ni yang dikatakan oleh Rasulullah. Dan yang ketiganya, yang keempatnya saya nak mengatakan mengelakkan diri daripada sebarang pertelingkahan ataupun perdebatan yang boleh menimbulkan perpecahan di kalangan kita. Sebab Nabi kata, inna abghadal rijal ilallahil aladul ihsam. Orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling degil dan suka bertelingkah. Inilah di antara kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah dalam kita menjaga lidah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Fakhrazi. Tanya Ustaz Zawi Yusof, apakah zikir sikit Ustaz, tip zikir yang senang untuk kita dapat pahala lidah kita. Silakan Ustaz. Okey. Banyakkan zikir, sebab siapa banyak zikir dia banyak ingat Allah. Man kathura kalamuhu kathura zikruhu. Jadi berzikir kena banyak. Antaranya kalimatani khafifatani fil lisan wa thaqilatani fil mizan. Kalimah yang lemah, rembik, yang ringan disebut tapi pahala banyak. Antaranya sebut la ilaha illallah, antaranya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu pilih. Dan tuan-tuan sekalian, diriwayatkan ada orang di akhirat nanti dia punya pahala berzikir daripada kita mengumpat orang, kata korang. Kelebihan berzikir yang kecil-kecil tadi tu di akhirat, bila tengok padang mahsyar, tengok hisab, manusia minta dengan Allah nak balik ke bumi balik, nak ghostan balik ke bumi, hanya nak sebut satu perkataan dia, subhanallah. Jadi daripada kita berzikir, kalau ada majlis zikir kita stop, kita masuk majlis zikir pula. Kalau ada majlis mengumpat, kita stop, cari majlis zikir, orang lain berzikir, jangan duduk kat situ, kita jauh bawa kereta dia sampai dengar lagu tu, hingguk-hingguk, boleh tukar lagu yang baik-baik dan berzikir. Dan kalau tak boleh bercakap yang baik-baik, as-sumtu najah.
diam selamat. Dan diam ialah satu bahasa. Kalau gaduh-gaduh suami isteri bila nak diam, suami cakap, kenapa diam? Cakaplah. So saya diam Ustaz supaya selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kata. Dua kalimah yang ringan di bibir tapi berat dalam timbangan hari akhirat ialah subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Tuan dan puan, terima kasih kedua panel kita, Datuk Zawi Yusof dan juga Ustaz Fakhr Razi, dan juga terima kasih kepada anda semua yang ada dalam dewan ini maupun di rumah. InsyaAllah kita jumpa lagi pada kuliah yang akan datang dengan topik yang lain pula. Jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How great the wonder of the heavens and the timeless beauty of the night. How great, then how great the Creator. And His stars like priceless jewels, far beyond the reach of